Tidak ada yang lebih bermakna dan berharga daripada kesihatan kami sekeluarga. Oleh itu, kami sentiasa mengamalkan minyak habatus sauda bersama madu. Titisan khasiat anugerah semula jadinya cukup membuatkan kami senyum bahagia. Minyak habatus sauda dan madu Kyrgyzstan keluaran Olive House. Pilihan keluarga kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan puan-puan yang biasa mengikuti saya dalam page saya iaitu Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga dalam blog saya iaitu drzubaidi.com. Hari ini kita akan berkongsi pengalaman dan juga pengetahuan sepanjang 25 tahun saya menjadi sebagai doktor pengamal perubatan am, yang mana kali ini kita akan membincangkan tentang sakit kepala dan migrain, iaitu serangan tanpa amaran. Tujuan perkongsian ini kita nak membezakan sama ada sakit kepala yang kita hadapi adalah satu masalah sakit kepala yang serius ataupun masalah sakit kepala yang biasa kita hadapi. Sebab biasalah kita ni dah hidup dalam dunia ni kan, pelbagai cabaran, pelbagai dugaan yang banyak faktor-faktor yang menyebabkan kita sakit kepala. Jadi kita cubalah berkongsi-kongsi sikit berkaitan dengan sakit kepala ni supaya kita tak mahu kalau sebagai contoh sakit kepala kita ni sebenarnya adalah satu yang berbahaya. Contohnya mungkin ada kanser otak ataupun kita ada mengalami apa yang kita sebut sebagai aneurism. Aneurism ni saya dah ada kongsikan pada perkongsian saya dalam Facebook, yang mana aneurism ni adalah satu, saya anggap dia sebagai bom jangka di dalam otak kita, sebab salur darah dia dah mengembang, mengelembung bila-bila masa saja dia boleh pecah dan menyebabkan stroke. Jadi kita nak bincangkan sikitlah. Jadi sebelum itu saya mengucapkan tahniah ataupun terima kasih kepada rakan-rakan kita yang dah berada di sini selama 47 orang. Terutamanya Kak Fatimah Abdullah ini daripada Sarawak ni. Kak Fatimah dan juga Nabila Huda. Waalaikumsalam. Azibah Sazali. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama saya. Yang baru masuk ni Nurhani. Sejak COVID ni saya serap sikit kepala. Itu dia. Masalah yang berkaitan dengan COVID. Jadi tuan-tuan, kita terus kepada tajuk kita. Kita berkongsi sikit sebab kita ada lebih kurang 1 jam, takut tak sempat pula. Jadi ini adalah perkongsian yang bukan menyeluruh lah. Kita cuma nak menentukan sama ada sakit kepala kita ni adalah satu sakit kepala yang ringan, yang biasa berlaku, dia datang dan pergi, ataupun sakit kepala yang agak serius. Jadi sakit kepala ni adalah masalah yang biasa berlaku pada kita lah. Sama ada ia berlaku pada bahagian kepala ke, bahagian muka ke, ia masih lagi dianggap sebagai sakit kepala. Dia berbeza dengan pening yang mana kalau kadang-kadang saya merawat pesakit saya kan, bila datang, puan sakit apa puan? Apa masalah puan? Saya sakit kepala doktor. Kadang-kadang saya terpaksa rephrase balik pertanyaan dia punya minta dia menerangkan semula apa yang dia hadapi. Saya akan tanya sakit kepala ke ataupun pening. Kadang-kadang orang tu confuse lah. Sakit kepala dengan pening tu beza ya doktor. Kalau kita berkawan kat Misha ni, sakit kepala dengan pening ni adalah sesuatu yang berbeza. Tetapi kalau katakan mungkin dia pekerja Indonesia, sakit kepala dan pening tu mungkin ada satu benda yang sama. Tapi di Malaysia ni sakit kepala maksud dia sakit yang betul-betul ada kat kepala ni. Dia rasa berdenyut-denyut, rasa mencengkam, rasa mencocok, rasa macam kepala nak pecah. Sementara pening pula tu, pening ni adalah apabila kita rasa bahawa kita punya persekitaran ni berpusing laju.
Setengah orang tu apabila dia baring, dia bangun, dia tengok dia semuanya berpusing laju. Ataupun dia bila berdiri, dia cuba berjalan, dia terasa berada di awan-awangan. Yang ini yang menyebabkan masalah peimbangan dan selalunya jatuh. Kadang-kadang disebabkan sebagai contoh biasa yang berlaku, pengalaman saya tengok ramai yang mengalami sama ada head injury, kecederaan kepala, ataupun mungkin patah tengkuk, tulang tengkuk dan sebagainya apabila orang dah tua, ada darah tinggi, mungkin kencing manis, pergi bilik air, dia cuba mungkin mencuci muka, dia nak pergi bilik air tu, dia buang air kecil ataupun dia nak mencuci muka, masa mencuci muka tu dia tunduk dekat sinki dan bila dia bangun, tiba-tiba terus berpusing kepala, terasa nak jatuh, jadi kepala dia terantuk pada sinki ataupun pada mangkuk tandas. Ataupun mungkin kalau dia tak bernasib baik, dia punya leher ni terantuk dekat situ yang menyebabkan patah leher, patah tulang leher ataupun mungkin kecederaan di dalam kepala menyebabkan perdarahan. Yang itu yang bahayanya. Sebab tu kadang-kadang kita nak tanya sama ada pening ke ataupun betul-betul sakit kepala sebab dia punya punca dan rawatannya pun berbeza. Jadi bagi setengah orang ni kadang-kadang dia ada cakap sakit kepala, sementara orang lagi yang kuat, sementara seorang lagi kata mungkin dia mengalami sakit kepala yang ringan je. Jadi kita sebagai orang yang di luar ni yang tak mengalami, tak merasakan tu, kita tak boleh cakap lah dia mengada-ngada lah, manja lah. Biasalah kadang-kadang kita pekerja datang berjumpa dengan saya, terutamanya bahagian office ni lah, bahagian manajemen, jumpa saya, doktor saya sakit kepala. Dan bila kita bagi cuti, kadang-kadang rakan-rakan dia cakap, doktor betul ke doktor dia ni sakit kepala? Macam manja sangat dia, macam mengada-ngada je. Kenapa dia asyik MC je, sakit kepala? Ataupun kadang-kadang doktor jangan bagi dia MC doktor, dia ni sakit kepala ni buat-buat. Sebenarnya kita tak tahu sebenarnya apa yang berlaku pada dia. Saya sebagai doktor kadang-kadang kita bersimpati lah. Memang setengah orang tu memang mengalami sakit kepala yang berterusan, berhari-hari, kadang-kadang sepanjang minggu. Cuma kadang-kadang dia tahan je. Bila dah sakit kuat, itu yang dia tak tahan tu. Kadang-kadang kita nampak dia sampai dia hitam, sampai dia muntah, sampai dia tak lalu dan sebagainya. Saya sendiri sakit kepala yang teruk, saya masih ingat lagi 2 kali. Sepanjang kehidupan saya lah 2 kali. Yang pertama sekali ketika saya belajar di UKM dulu. Jadi bila dekat UKM dulu, saya ingat lagi masa tu final exam untuk semester yang tersebut lah. Saya ingat semester yang pertama atau kedua, saya tak ingat. Semangat berkobar-kobar kan untuk lulus dengan cemerlang. Jadi saya pulun betul-betul. Pulun siang malam, pulun tidur pun kadang-kadang tak menentu. Makan pun lebih kurang je, pergi library sebab dekat bilik ni agak bising sikit lah. Jadi saya pergi library, berjalan kaki dan sebagainya. Jadi satu hari saya balik lebih kurang dalam pukul 12. Saya masih ingat lagi, saya letak buku, saya dah mula sakit kepala. Kemudian bila bangun tu, bila saya sedar, pukul 7, saya tersedar pukul 7 pagi. Memang sakit kalau berdenyut-denyut, tak boleh nak buka mata. Bila nampak cahaya matahari pun saya dah sakit. Jadi apa yang saya buat lah, saya tutup kepala saya ni dengan selimut, dengan tuala dan saya terus tidur. Bila saya jaga pukul 12, masih sakit kepala lagi. Kebetulan rakan saya, orang Perak masa tu, saya ingat lagi, dia senior saya 1 tahun, FSKK, Fakulti Sains Kemanusiaan. Jadi dia pun panggil warden, jadi warden pun hantar saya ke Hospital Kajang. Dulu dia ada Hospital Kajang, hospital kecil dia. Bila ditolak ke emergency tu, saya masih ingat lagi, saya baring di atas troli, saya dah tak ingat apa dah. Bila saya buka mata, saya tengok sebelah saya, rupanya ada troli itu, ada mayat pula. Jadi saya duduk kat hospital lebih kurang saya ingat 2 malam. Doktor ingat ada denggi, jadi setiap masa saya dicek darah, rupanya platelet saya normal, bagikan air melalui drips dan akhirnya balik itu saja. Balik dengan ubat painkiller, saya ingat lagi Ponstan nama dia. Lepas tu saya dah okey. Dan kali yang kedua masa saya berada di universiti, di Fakulti Perubatan, masa saya ingat lagi, itu pun sakit kepala yang kuat sebab final year. Bukan final year, kita panggil term masa itu, ada penggal masa itu. Saya memang orang cakap tu kuat sangatlah belajar kan. Malam, pagi, malam pergi library, pagi, malam pergi library. Makan pun tak menentu. Jadi pagi-pagi satu tu selalu kita pergi kuliah lah pukul 8 dah start.
7.30 kita dah bertolak. Jadi saya masa tu tak boleh nak bangun langsung. Saya masih ingat lagi lebih kurang sama je. Pukul 7 saya terjaga. Sebelum tu dah ada terasa sikit lah malam tu. Pukul 7 saya terjaga. Kemudian kepada saya pukul saya tak boleh buka mata. Saya memang tak pergi kelas. Tak lama kemudian ada rakan-rakan dah. Perasaan saya tak ada. Dia datang ke bilik, dia tanya dia khabar saya cakap saya sakit kepala, mungkin migraine. Jadi rakan ni kata kau dah makan belum? Saya cakap belum. Jadi dia bawakan makanan. Saya cakap tak perlu. Saya tak nak makan, saya tak selera. Tapi dia bawa juga makanan, nasi, lauk kari kan. Ini belajar kat India biasalah kari dia orang tu, dia bawa. Jadi bau kari tu pun saya dah tahan, terus saya muntah. Bila muntah tu dia dah ada rasa lega sikit, tapi saya masih lagi sakit kepala. Bawa ke emergency semula, jumpa dengan pakar di sana. Dia tak bagi apa pun, dia bagi injection painkiller, lepas tu dia balik. Yang saya perasan lepas maghrib tu tiba-tiba kepala saya terus hilang sakit kepala, terus rasa segar, terus rasa macam at the top of the world, rasa macam terlalu selesa sangat, macam Masya Allah, syukur sangat. Sebab bila dah sakit kepala tu terasa macam nak hantak-hantakkan kepala ni kat dinding, tak tahan. Kalau boleh ada penukul besi nak hentak kepala kat penukul besi sebab dia berdenyut-denyut tak boleh tahan. Itulah pengalaman saya. Jadi kalau ada orang sakit kepala ni sebenarnya saya faham penderitaan yang mereka alami. Jadi kita tengok dulu kawan-kawan kita yang mungkin dah ada bersama dengan kita. Nur Ilani, terima kasih. Dia kata dia semenjak COVID ni memang kerap sakit kepala. Wan Zulaini, Wan Yaakob, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nur Aziah, Waalaikumsalam. Lin Alai, Waalaikumsalam. Wan Malam Aiza, Waalaikumsalam. Nur Syahidah, Waalaikumsalam. Terima kasih Nur Ilani kerana berkongsi. Nur Syahidah, sejak umur 17 hingga sekarang 37 selalu migraine. Saya ingat saya pun dulu umur 17 ya, so 3 kali lah masa tu lepas SPM. Jadi tak ada benda saya nak buat masa tu. Memang saya mengalami sakit kepala, tak boleh nak bangun 3 hari. Mak saya bawa saya pergi ke klinik yang berdekatan. Masih saya ingat lagi naik basikal. Zaman dulu manalah ada kereta semua kan. Jadi mak saya pun orang kampung bawa naik basikal. Doktor cek air kencing, dia kata ini kekurangan minum air ni. Jadi balik rumah makan painkiller, minum air secukupnya, terus hilang si kepala masa tu. Sama juga dengan saya, 17 tahun masa tu. Puan Syahidah. Lin Alai, selalu happen to me sampai rahang semua sakit. Serius tu. Puan Aisyah Samsudin, terima kasih berkongsi. Puan Rozita Hamzah, Waalaikumsalam. Nur Aziah, saya sakit tengkuk mungkin kerana cuaca sekarang. Kena check juga tengkuk ni kadang-kadang disebabkan mungkin disebabkan oleh kolesterol. Yang itu kena check lah, ataupun mungkin disebabkan oleh masalah apa yang kita sebut sebagai disc prolapse. Di bahagian tengkuk ni dia ada cervical tu. Itu pun boleh menyebabkan kepala. Jadi kena periksa dululah. Risa Sulaiman, Waalaikumsalam. Nur Azilawati, Waalaikumsalam. Hamid dan Syazah. Betul rupanya apa ni. Tak penting lah tu. Putri Saifuddin. Saya selalu sakit kepala sampai kena cahaya dia punya sakit mencucuk kat mata. Ni betul lah. Sakit kepala memang serius ni. Nabila Huda, saya sakit kepala sejak usia 20 tahun. Yang sakit lain-lain tempat, ada belakang, ada tepi, ada depan, kadang-kadang sakit kepala dan hidung. Kadang-kadang wanita ni problem dia masalah keseimbangan hormon. Itu pun satu. Jadi sakit kepala berkaitan dengan head, kitaran head, mungkin disebabkan oleh perseimbangan hormon tu. Sania Ahmad, Waalaikumsalam. Iza Mahmud, Assalamualaikum doktor. Dulu saya selalu migraine. Alhamdulillah sekarang jarang kerana kena, tetapi sekarang saya sentiasa rasa macam layang-layang. Itu pening tu ataupun vertigo. Tak tahu kenapa. Dah cek darah semua okey. Darah okey, tak ada masalah, tapi saya baru disahkan ada darah tinggi. Itu tak okey lah tu puan. Darah tinggi pun boleh menyebabkan sakit kepala ataupun menyebabkan rasa pening. Jadi darah tinggi boleh jadikan saya sentiasa rasa pening kepala ini melayang-layang. Sama ada tekanan darah puan tu tak stabil, mungkin terlalu tinggi, mungkin terlalu rendah disebabkan dah makan ubat ataupun kesan sampingan ubat tu. Jadi kita tengok kalau disebabkan kesan sampingan ubat, mungkin kita boleh minta doktor tukarkan ubat tu ataupun mungkin disebabkan oleh
masalah yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Aisyah Ibrahim, Assalamualaikum doktor, terima kasih. Nuriman, terima kasih berkongsi. Salihah Saad, Salihah Saad, Kumdaro Gaya Tarmo, terima kasih kerana berkongsi. Norizan, macam mana nak hilangkan migrain doktor? Nanti kita akan bincang, saya tengok sikit rakan-rakan kita lagi. Kasih Afzah, terima kasih berkongsi. Anwar Hasrizal, sakit kepala, try nak tidur, terkejut sakit kepala lagi, menjadi tadi work from home. Ni mungkin sebab stres lah ni kot. Zura Nora, saya tengah baring ni, memang tengah sakit kepala dah 2 hari. Dah makan ubat puan. Kalau puan tak ada masalah alergi, boleh try dululah ubat painkiller tu sebelum buat pemeriksaan doktor ya. Nur Hawati Harun, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Puan Ila Khairani Ibrahim, saya alami doktor, memang sakit kepala tambah panas-panas ni, betul. Itu mungkin disebabkan oleh kekurangan air, dehydration. Jadi kita tengoklah air kencing kita macam mana. Kalau air kencing kita mungkin terlalu kuning, mungkin disebabkan oleh dehydration. Minum air yang secukupnya, insya-Allah dia akan bantu. Rina, Assalamualaikum doktor, terima kasih. Puan Oda Hafai Abdul Talib, saya kena sakit kepala, rasa nak pitam. Macam nak tumbang je, masih dalam pantang 38 hari. Kalau bagi untuk orang yang pantang ni, saya bimbang disebabkan mungkin kita jangan terlalu banyak berbaring. Kena bangun sikit, jalan sikit, pergi dapur, pusing-pusing sebab bila peredaran darah ni tak bagus, dia akan mudah pening, dia akan mudah sakit kepala. Terutama bila kita baring terlalu lama, darah pun menjadi beku, boleh menyebabkan pembekuan darah tu yang bahaya tu, boleh pergi ke otak, boleh pergi ke betis, ke jantung, paru-paru dan sebagainya. Jadi saya nasihatkan minum air yang secukupnya, cuba jalan sikit, bukan sekejap kita berlari, tapi cuba melakukan aktiviti fizikal seperti berjalan sekejap, ke dapur, ke jalan, setiap 2 jam kita bangun berjalan, dia sebenarnya membantu. Umi Saad, Assalamualaikum doktor, saya pusing sakit kepala. Syida Ros, sekarang ni pun saya sakit kepala, kena migrain, macam mana nak hilangkan? Takkan kita nak bergantung pada ubat, dia betul, takkan kita nak gantung ubat. Jadi kita akan cerita sikit nanti, mungkin tips-tips yang mungkin membantu, mungkin ada perkongsian kawan-kawan yang pernah mengalami migrain dan orang cakap tu dapat menghilanginya. Nur Iman, pernah alami 2 minggu non-stop sakit kepala, saya amalkan jus delima, lega sikit kepala, boleh? Sekarang jika tiba-tiba datang sakit kepala, saya ambil jus delima. Alhamdulillah. Umi Sarah, Assalamualaikum doktor. Doktor, saya pernah sakit kepala. Kadang-kadang bangun tidur je sakit kepala dah bisa sakit. Nak tidur sakit kepala sampai rahang, sakit tengkuk, masa tegang. Ni macam kita panggil dia stress headache ni. Nanti kita sambung. Jadi kita nak sebut tentang sakit kepala ni. Okay. Sakit kepala ni sebenarnya dia ada pelbagai. Sekurang-kurangnya ada 150 jenis sakit kepala, tetapi tujuan kita nak tahu ni sebenarnya kita nak tahu apa punca dia, jadi kita boleh merawat dengan baik-baik. Okay, sakit kepala ni sebenarnya kita ada 2 kategori lah yang untuk memudahkan kita. Pertama sekali ialah kategori yang kita sebut sebagai primer ataupun primary headache. So primary headache ni selalunya adalah apabila sakit kepala ni tak ada sebab-sebab lain. Ini kita sebut sebagai diagnosis of exclusion. Yang mana dah check dah, darah tinggi tak ada, kencing manis tak ada, apa lagi, macam-macam semua dah check, penyakit yang berkaitan tak ada. Jadi contohnya kita ada cluster headache. Cluster headache ni kadang-kadang dia berlaku sekejap datang untuk beberapa hari, yang kita panggil cluster headache. Yang kedua kita ada migraine. Migraine ni nanti kita akan bincang. Migraine yang biasa berlaku lah. Yang ketiga, new daily persistent headache atau NDPH, dan yang keempat adalah tension headache. Tension headache yang biasa berlaku. Jadi itu yang kita sebut sebagai primary. Yang maksud dia tak ada punca-punca yang tertentu. Kemudian kita ada apa yang kita sebut sebagai sakit kepala sekunder, secondary headache. Okay? Secondary headache ni bila berlakunya atau disebabkan oleh masalah kesihatan. Contoh dia ada masalah masalah pada salur darah di dalam otak yang kita sebut sebagai aneurysm. Itu yang berlaku tu pada student kita yang dah meninggal dunia akibat mungkinlah disebabkan aneurysm. Sebab tanda dia memang senang saja, bila dia stres, tekanan darah akan naik. Jadi bahagian-bahagian yang sudah mengelembung, yang sudah tak kuat pada saluran darah tu, yang kita sebut sebagai aneurysm, dia mudah pecah. Dan
Ia pula tu berlaku apabila terdapat orang kita sebagai family history. Maksudnya mungkin pakcik dia pernah ada, mungkin mak saudara dia ada, mungkin bapak dia ada. Yang itu masalah aneurysm, selalu dia otak. Kawan saya pun pernah ada dulu. Dia sakit kepala kuat sangat. Tekanan darah memang tinggi, tetapi sakit kepala yang kuat dengan tekanan darah yang tinggi dengan sakit kepala yang kuat ni, bila kita cek buat scan rupanya baru tahu dalam tu ada aneurysm, maksud dia ada salur darah yang dah menggelembung macam belon dah ni, boleh nak pecah. Sebab tu bahaya di situ. Macam tu kena turunkan tekanan darah, mungkin kena buat rawatan lah, clipping semua, tapi setengah orang dia takut kan sebab ada pembedahan tu adalah invasif. Maksud dia ialah otak kita terpaksa dibuka, dimasukkan wire dan sebagainya. Setengah orang tu tak nak ambil risiko, jadi dia kena pastikan tekanan darah dia rendah. Kemudian ada head injury. Head injury seperti mana saya beritahu tadi, kemungkinan ada jatuh. Ada setengah tu masa saya bekerja dulu, ramai remaja yang bawa motor, berlanggar, head injury. Bila head injury tu ada pendarahan sikit ataupun setakat concussion. Concussion maksud dia otak dia bergegar dan menyebabkan rasa sakit kepala tu berterusan. Kadang-kadang dah baik pun, kadang-kadang masih ada lagi sesekali datang. Itu disebabkan head injury. Kemudian disebabkan oleh tekanan darah tinggi, high blood pressure. Baru ni ibu saya, mak saya sendiri terlalu risau, tak boleh nak tidur. Saya dah beritahu mak kalau tak boleh tidur nanti tekanan tinggi. Mak saya memang itu, dia turun, dia akan naik balik, turun, naik. Bila dia cukup tidur, cukup rehat, tak risau, tekanan darah akan menjadi rendah. Tetapi apabila dia risau, tak cukup tidur, dia marah dan sebagainya, memang tekanan darah akan tinggi. Tekanan darah tinggi pun menyebabkan sakit kepala. Yang seterusnya infection, mungkin ada jangkitan kuman sebagai contoh pada otak, meningitis, yang itu kita bimbang tu. Sebab tu orang yang sebagai contoh sakit kepala dan juga ada demam, itu tanda-tanda jangkitan kuman lah, terutama di bahagian otak ni. Kemudian tiba-tiba ada sawan, tiba-tiba tangan dia macam kaku dan keras, yang ini agak serius. Yang ini disebabkan mungkin meningitis. Medication overuse ataupun selalu mengambil ubat-ubatan, yang ini pun menyebabkan dia dah resistant. Saya ada seorang kawan dulu, dia kata, doktor, saya kalau tak ambil ubat tahan sakit ni, saya tak boleh bekerja sebab saya terpaksa ambil tiap-tiap hari. Jadi dia terpaksa untuk mengawal dia. Jadi sebab tu kerana saya tengok muka dia muka masam, muka dia macam muka bengis, walaupun dia sebenarnya baik, tetapi mungkin dia menahan sakit kan. Dia menahan sakit, jadi dia terpaksa ambil tiap-tiap hari Ponstan, lepas tu ambil Tramadol, campur dulu sekali, baru dia rasa lega. Jadi saya cakap dia buatlah pemeriksaan yang betul supaya masalah ni berlaku. Tetapi kebanyakan pesakit saya lihat yang sakit kepala ni pertama sekali kurang tidur, kurang rehat. Punca dia apa? Memang setengah orang tu dia tak boleh tidur. Dia asyik terjaga dah pukul 1, 2 tak boleh tidur, lepas tu bangun terpaksa pukul 6, pukul 5 terpaksa untuk bekerja dan sebagainya, tak cukup tidur, ataupun mungkin anak masih kecil terpaksa selalu bangun dan sebagainya. Yang ini menyebabkan tak cukup tidur, tak cukup rehat, banyak benda yang difikirkan, banyak perkara yang perlu dibuat, akhirnya menyebabkan sakit kepala. Apa lagi? Okey, yang kena mungkin sinus congestion. Maksudnya orang yang ada sinus. Orang yang ada sinus ni pun boleh menyebabkan sakit kepala. Yang ini kita panggil dia sinusitis headache. Sinusitis headache ni selalu dia tumang di bahagian muka ni, kalau kita tekan dia sakit. Kat sini Lepas tu dia ada demam, kahak hijau, bila dia hembus hidung dia tu keluarlah berketul-ketul lendiran berwarna hijau. Ini memang sinus ni. Ada demam, ada kahak warna hijau ataupun dia hembus warna hijau, lepas tu sakit kepala. Yang ini kita sebut sebagai sinusitis headache. Selalunya kalau kita bagi antibiotik pun ambil masa yang lama, antara 7 hari, 10 hari, baru dia agak lega sebab kawasan tu adalah kawasan tulang yang mana nak masuk, nak sampai antibiotik ke dalamnya, dia memang agak sukar sikit. Kemudian selain daripada itu ada tumor ataupun ada ketumbuhan dekat otak. Yang ini sama ada yang agresif, yang mungkin dia kita panggil kanser, ataupun mungkin setiap tumor saja, ada ketelan tumor di dalam tu. Yang bila telan ni memang sakit dia memang kerap berlaku. Dia memang sampai tak boleh buka mata, sakit sangat. Yang ini selalunya kita akan buat CT scan lah paling kurang, atau MRI untuk melihat apa besar dia, sama ada dia boleh dibuang ataupun tidak. Orang yang stroke pun sama. Orang yang stroke pun sebab apa? Bila stroke,
Apa yang berlaku, intracranial pressure dia akan meningkat menyebabkan sakit kepala sampai tak boleh buka. Saya ada satu makcik, saya ingat lagi, dia kena stroke. Masa tu saya bekerja, saya bertugas di ward perubatan wanita. Jadi makcik tu berusia dalam 65 tahun, datang malam masa tu, dalam pukul 12 malam datang, sakit kepala, tekan darah tinggi. Lepas tu kita buat scan lah sebab dah ada nampak ada kita panggil neurological deficit. Maksud dia dah tak boleh nak angkat tangan, badan dia lemah dan sebagainya. Bila scan memang confirm ada pendarahan kat otak. Ada tumor dekat otak. Tumor, bukan tumor tetapi ada pendarahan di otak disebabkan stroke lah. Jadi kita tengok memang dia sakit kepala kuat sangat. Jadi bila kita bagi ubat pun, kadang-kadang dah sampai maksimum dos pun dia masih lagi tak lega. Memang rasa sampai tak boleh buka mata. Memang saya kesian. Tapi bila kita bincang dengan pakar sama ada dia boleh buka ke tak boleh operate ke tak boleh operate, sebab dia kita panggil intracerebral hemorrhage, maksud dia berada dalam betul-betul tisu-tisu otak ni jadi agak sukar untuk dibuang. Itulah akhirnya keluarga nak bawa dia keluar. Apabila kita sebut operation, keluarga kata nak bawa balik lah. Jadi kita pun tak menghalang lah. Saya masa tu bincang dengan pakar kata terserah lah kalau nak bawa balik. Jadi saya tak tahu apa yang berlaku, tetapi saya nak beritahu memang stroke ni pun kadang-kadang memang menyebabkan sakit kepala, sebab bila ada pendarahan dia akan menyebabkan intracranial pressure dia tinggi, begitu juga jika ada tumor. Jadi kita tengok rakan-rakan kita yang ada bersama dengan saya minta maaf jika saya tidak membaca nama-nama tuan-tuan perempuan. Okey, mana saya dah tinggal tadi? Munirah Supermoon. Doktor, saya tiba-tiba semalam kepala pening, mual, terus muntah. Esok pagi rasa pening-pening, tengah hari dah okey. Maksud dia masih ada tetapi tengah hari dah okey. Tapi sekarang jam 9.20 malam, kepala saya sakit kembali. Adakah migraine? Ya, ini mungkin cluster headache. Dia berulang. Atau angin banyak dalam badan boleh jadi kepala sakit. Petang tadi ada Google, pening dan mual salah satu simptom untuk vertigo. Boleh doktor terangkan. Yang ini disebabkan mungkin sakit kepala dan juga pening kepala ni sesuatu yang berbeza. Tetapi jika dia datang sekali dengan muntah, lepas tu orang cakap tu dia ada intensity. Maksud dia sekejap tinggi, sekejap rendah, yang itu mungkin kita panggil cluster headache. Selalunya memanglah kena makan ubat dulu, lepas tu kita buat pemeriksaan apa yang punca dia. Pemeriksaan darah, jika kalau katakan ada neurological deficit, kita buat CT scan dan sebagainya. Okey, Puan Aisyah Ibrahim, Waalaikumsalam. Nur Iman, terima kasih berkongsi. Solihah Sa'ad, terima kasih berkongsi. Rogaya Termo, terima kasih berkongsi. Nur Izan, macam mana nak hilangkan migraine ni? Okey, nanti kita sebut. Cuma kita nak tentukan. Yang penting ni sekali adalah kita nak tahu sama ada sakit tu betul-betul serius atau sakit tu yang akan datang dan pergi. Memang dia ada normal, sebab macam saya cakap tadi, kita ni hidup kat dunia ni kan, pelbagai cabaran, pelbagai macam-macam kita hadapi. Kadang kita mengalami sakit kepala. Sesekali datang, kemudian dia pergi. Tapi yang kita bimbang ialah satu penyakit atau sakit kepala yang kadang-kadang tu dia sebenarnya adalah tanda yang berbahaya. Yang itu yang kita nak bincangkan atau kongsikan dan kita nak bezakan. Anwar Rizal, terima kasih. Azura Nora, saya tengah, ini saya dah sebut tadi. Mana lagi? Syida Rose, sekarang ni semua saya sakit kepala, migraine macam nak hilangkan, insyaAllah kita kongsi. Nur Iman, pernah alami 2 minggu non-stop sakit kepala, saya amat keju terima. Okey, yang tadi. Umi Sarah, terima kasih. Gihan Hassan, sakit kepala sampai bila nak orang mata berkabur macam TV, rosak. Itu serius tu. Gihan, Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Mia Azwani. Salam doktor, ibu hamil boleh tak makan ubat migraine? Tak semua ubat yang boleh dimakan oleh wanita yang hamil, terutamanya ketika di awal kehamilan, maksudnya di bawah 12 minggu. Kalau dah orang cakap tu dah 36 minggu, 38 minggu, yang itu lebih selamat lah. Jadi bergantung pada usia kehamilan. Syarifah Hansa, saya Omar, terima kasih berkongsi. Ami Oleh Fauz, terima kasih. Nuraini Abdul Ghani, Waalaikumsalam. Liza Ghaffar, Waalaikumsalam. Puan
Noraina Syahminan, salam doktor, sakit sebelah kiri yang melibatkan telinga, rahang, mata, adakah punca daripada telinga? Okey, saya nak beritahu sakit kepala ni sebenarnya boleh berpunca daripada semua struktur kat muka kita. Di hidung kita, di dalam telinga kita, dalam mulut kita, dalam gigi kita. Contoh orang sakit gigi kan, sakit kepala pun boleh denyut, tak boleh nak tidur. Contoh orang saya cakap tadi, ada sinus, tak boleh nak tidur. Sakit apa, ada jangkitan pada lubang telinga yang kita sebut sebagai apa, otitis externa, pun kita tak boleh nak tidur. Itu pun boleh menyebabkan. Tetapi mudah kita boleh tahu di situ punca dia. Tapi ini yang sakit kepala betul-betul dalam kepala ni, yang kadang-kadang kita pun tak tahu sama ada dia sesuatu yang berbahaya ataupun tidak. Jadi saya dah beritahu tadi, kita kena cek kita punya tekanan darah, gula kita, kolesterol kita ada demam ke tidak. Lepas tu jika dari peringkat awal tidak ada masalah kemungkinan, dan juga sakit kepala ini dah berlangsung lama, kita boleh buat pemeriksaan CT scan ke, MRI ke, nak tengok sama ada mungkin kita ada, kita panggil aneurism dalam kepala kita bimbang ada tumor dalam otak kita. Yang itu yang perlu kita perhatikan. Yatiyat, Assalamualaikum doktor, dari Terengganu. Okey lain. Alhamdulillah. Nabila Huda, doktor boleh bagi tak tanda-tanda ciri sakit kepala sebab migrain? Kalau ada zigzag yang berwarna, lepas zigzag itu hilang, sakit kepala kat belakang mata, itu tanda migrain. Yes, itu very classical tu. Dia ada aura yang kita akan sebut nanti. Apa dikatakan? Kan aura. Panjang yang berkomen ni. Tadi kita tengok dulu lah, kita teruskan dulu. Takut tak sempat. Sekarang pukul 9.46. Lebih kurang ada setengah jam lagi. Gejala dan punca, terutamanya sakit-sakit kepala ni, kalau kita lihat antara punca dia disebabkan mungkin faktor keturunan, terutamanya migrain. Migrain ni dikatakan ada faktor keturunan. Sebab tu kalau dalam family tu ada mungkin ibu bapa kita yang mengalami migrain, kemungkinan anak dia pun ada migrain. Jadi kalau katakan sebagai contoh, salah seorang ibu atau bapa ada migrain, kebarangkalian anak untuk dapat migrain tu ada. Tetapi kalau dua-dua ada, jadi kebarangkalian dia akan menjadi lebih tinggi. Itu yang pertama, sebab genetik atau faktor keturunan. Yang kedua, migrain ni pun disebabkan oleh faktor environment. Faktor environment tu apa? Contoh dia adalah makanan-makanan yang tertentu, minuman-minuman yang tertentu, contoh dia kafein, alkohol. Kadang-kadang makanan-makanan yang berjeruk, sebab terdapat banyak histamin dalam tu. Makanan-makanan berjeruk, setengah orang bagus, dia menyediakan prebiotik, probiotik, tetapi setengah orang tak sesuai. Dia makan dia akan mengalami sakit kepala. Coklat contoh dia, dan juga cheese. Itu antara makanan-makanan lah yang perlu dia elakkan kalau ada migrain. Saya sebut sekali lagi, kafein. Jadi orang yang suka kopi ni kena cari non-caffeine coffee lah. Alkohol, yang ini kita tak ambil lah sebagai orang Islam. Fermented food, macam saya cakap tadi, makanan-makanan yang berjeruk, coklat, cheese, boleh menyebabkan sakit kepala. Kemudian exposure ataupun benda-benda yang menyebabkan alahan kita. Menyebabkan alahan kita seperti contoh bulu kucing, contoh kalau kita ada bulu kucing, bulu burung, mungkin habuk, mungkin hama-hama yang lain lah di dalam rumah. Sebab tu kena bersihkan rumah. Sebab apa? Bila kita dah bersin-bersin, kita dah batuk-batuk tu, memang akan dapat betul kita akan sakit kepala lah. Yang ketiga mungkin yang perlu kita elakkan, environment factor, adalah asap rokok. Sama ada kita isap rokok ataupun kita memang tak boleh isap rokok. Sebab kita tahu kita isap rokok je mungkin kita akan ada sakit kepala. Tetapi second hand smoker ataupun orang yang duduk bersama dengan orang yang merokok. Kalau saya ni kadang-kadang saya selalu mengalami anxiety ni, saya perasan apabila saya menginap di hotel, bilik hotel tu yang sebelum ni ada pengisap rokok. Dia punya apa, mungkin dia punya habuk dia ataupun dia punya asap dia masih berada dalam bilik tu. Kerana saya lupa nak minta non-smoker room, memanglah lepas 2 hari memang saya kena
selalunya kena sinusitis. Macam mana? Sakit kepala, sesama, kahak hijau, rasa nak demam, itu dia punya cakap tu faktor lah, environment factor. Kemudian setengah tu pun orang yang mengalami migraine ni apabila ada perfume yang terlalu kuat, perfume yang minta maaf cakap lah, perfume yang murah-murah tu kan rasa mencocok hidung kan. Bila ada orang pakai je dia punya mencocok hidung dia mungkin terlalu kuat ke. Sebabnya perfume tu pakai sikit je, kita akan rasa bau je. Kecuali lah yang berkualiti tinggi, yang rasa pun lembut yang itu kita bagus. Orang yang pakai essential oil sebenarnya dia membantu sakit kepala ni. Tetapi kalau perfume yang banyak chemical di dalam tu disebabkan mungkin dalam tu ada alkohol dan sebagainya, boleh menyebabkan sakit kepala. Begitu juga dalam kita panggil household chemical, spray apa lagi dan sebagainya lah, atau bekerja seorang tu yang bekerja di kilang-kilang bahan kimia pun sama juga. Setengah orang tu saya dapat patient dulu, seorang tu dia kata, doktor saya kalau pergi kerja memang selepas seminggu tu saya akan rasa sakit kepala, badan saya rasa macam nak demam dan sebagainya. So kita ingat mungkin ada benda lah yang tak bagus kat situ. Rupanya dia sendiri alahan kepada chemical tempat kerja dia. Itu mungkin berlaku. Jadi apa menyebabkan sakit kepala ni? Sakit kepala ni sebenarnya agak dia punya mekanisme dia, macam mana sakit kepala ni agak-agak sukar. Kalau kita tengok sebagai contoh, ada sakit kepala yang berdenyut-denyut. Dia kita panggil throbbing pain, berdenyut-denyut. Denyut-denyut. Kalau kita rasa dia punya salur darah kat situ, dia akan rasalah, kita rasa juk sakit macam itu. Ada yang rasa kita panggil constant pain, constant headache. Dia berada kat situ, je, macam-macam kat situ ada benda yang berat kat situ, kita tak boleh buka mata. Ada yang berdenyut tadi saya cakap, ni constant pain ada yang kat situ. Ada pun yang rasa macam kena cocok satu tempat je, terasa macam belakang retina kita, belakang mata kita kan, rasa macam kena cocok dengan dengan keris, dengan pisau tercocok, sakit, tak boleh bangun. Itu sebagai contoh lah. Ada beberapa kita panggil jenis sakit kepala yang mungkin disebabkan oleh pelbagai masalah ataupun punca sakit kepala. Jadi semua sakit kepala tu adalah serius lah sebenarnya. Jadi kita kena ada short term, ada long term pun management. Short term maksud dia kita kena ubat lah supaya kita rasa lega. Long term tu untuk yang berlaku berulang-ulang, kita nak minta benda tu supaya tak berulang lagi. Sebab tu kita tengok long term punya strategi. Okey, migraine. Saya nak sebut migraine ni itulah tadi antara punca saya dah sebut tadi ataupun mungkin disebabkan oleh masalah perubahan makanan. Setengah tu kalau kita bukan musim COVID dulu kita pergi ke Turki ke, kita pergi ke UK ke, mungkin cara pemakanan berbeza, atau kita pergi ke Jepun, pergi ke Korea, cara pemakanan berbeza, mungkin kita boleh dapat sakit kepala. Macam saya cakap tadi lah, ada benda-benda yang kadang-kadang yang jeruk kita tak boleh makan, ada dalam tu ada cheese, ada dalam tu ada coklat sebagai contoh. Bagi orang yang alergi memang tak boleh makan. Sleeping pattern, kadang-kadang kita tak cukup tidur, tidur kita terganggu sebabkan boleh perubahan masa. Kita daripada Malaysia, kita pergi ke mana? Pergi membuat umrah contoh. Sleeping, kita punya cara tidur dah berbeza, ataupun kita pergi jauh sikit, UK, US, lagi jauh lah. Jadi dah ada perubahan, yang itu akan boleh menyebabkan sakit kepala. Depression, rasa sedih, rasa keseorangan, rasa tidak diindahkan, itu pun boleh menyebabkan sakit kepala. Emotional stress, emotional stress ni maksud dia musim-musim COVID ni kadang-kadang kita ada masalah kewangan, mungkin kita ada masalah kehilangan keluarga, ahli keluarga kita disebabkan oleh jangkitan COVID dan sebagainya, yang itu menyebabkan kita rasa boleh menyebabkan sakit kepala yang agak serius. Kemudian disebabkan oleh kita panggil eye strain, ataupun mungkin kita banyak membaca buku dalam keadaan yang mata kita terpaksa, kita rabun contohnya, kita cuba nak membaca juga, jadi akhirnya mata kita akan menyebabkan sakit kepala.
tengkuk kita sebagai contoh, sepatutnya kita duduk tegak, kita membungkuk membaca atau kita menjahit menyebabkan tengkuk kita sakit, ataupun kita duduk dengan cara tak betul pun boleh menyebabkan sakit kepala. Lampu, kadang lampu terlalu terang atau lampu terlalu tak terang pun boleh menyebabkan sakit kepala, sebab mata kita akan cuba compensate benda tu. Bunyi bising, bunyi bising ni dia agak subjektif lah, sebab setengah orang tu dia boleh dengar lagu rock kuat pun dia tak ada apa, dia boleh pasang setengah orang tu tak boleh. Dengar sikit bunyi bising je dia dah cakap tu dah trigger dia punya sakit kepala. Jadi dia agak subjektif juga. Weather changes pun sama. Setengah orang tu saya masih ingat lagi cikgu saya, dia beritahu, dia cakap kalau dia nampak je dekat luar tu, luar kelas, nampak je dia macam mendung je, dia pun dah start migraine. Yang ni memang ada kajian jurnal di dalam tu, dia memang dah ada sebut, memang ada setengah orang tu menyebabkan sakit kepala mungkin apabila dia terlalu melakukan aktiviti yang strenuous ataupun yang ekstrim ataupun yang kuat. Contoh berlari ataupun makan barang boleh menyebabkan sakit kepala. Ada setengah tu weather changes pun ataupun perubahan cuaca pun boleh menyebabkan sakit kepala. Jadi kita nak bezakan antara dua sakit kepala yang biasa berlaku lah, yang kita sebut sebagai tension headache dan juga migraine. Jadi yang tension headache ni selalunya dia berlaku sakit kepala konsisten, dia konsisten pain dekat situ, sakit kepala bahagian depan, kadang-kadang bahagian belakang. Itu tengoklah klasikal tak klasikal. Yang itu selalunya adalah kita panggil tension headache. Tension headache mungkin disebabkan oleh kita tak cukup tidur, kita banyak berfikir. Yang itu disebabkan oleh tension headache. Dia sakit dia tak berdenyut, kita panggil dia constant pain kat situ. Sementara migraine ni selalunya dia throbbing pain, maksudnya dia berdenyut kat situ. Sakit sampai kadang-kadang rasa macam nak muntah, rasa loya. Lepas tu sakit tu berlarutan sampai 2-3 hari. Contoh dia begitu. Kadang-kadang sampai menyebabkan perut kita tak selesa, sampai muntah dan sebagainya. Jadi itulah perbezaan. Dalam migraine pain juga ataupun sakit kepala disebabkan oleh migraine ni, dia ada klasikal yang kita sebut sebagai migraine yang ada aura. Apa maksud aura? Aura ni maksud dia sebelum kedatangan sakit kepala ni, orang yang ada migraine dia dah nampak dah tanda-tanda dia. Tanda-tanda dia apa? Dia ada flashlight. Dia nampak macam ada petir macam itulah lebih kurang. Lepas tu dia ada blind spot, maksud dia ada bahagian dia tak boleh melihat, tapi dia recover. Dia bukan sebab retina tetapi disebabkan oleh aura yang kita sebut ni. Ataupun dia rasa mungkin dia punya muka dia atau tangan dia rasa macam kebas dan sebagainya. Selalu orang yang ada migraine ni yang kita sebut sebagai aura ni, selalunya dia dah tahu dah dia akan kenalah sakit kepala yang agak teruk selalunya. Ada juga yang kita sebut migraine ni yang non-klasikal. Yang non-klasikal macam itulah, dia datang terus sebenarnya sampai kita tak boleh tahan, sampai kita nak muntah dan sebagainya. Jadi saya haraplah tuan-tuan perempuan dapat faham yang mana yang kita sebut sebagai tension headache dan mana yang kita sebut sebagai migraine. Okey, apa lagi yang kita nak bincang? Okey, kita tengok rakan-rakan kita. Terima kasih yang bersama dengan saya ini 165 orang. Zuhairah, Eju, semenjak mengambil ubat hormon untuk merawat period yang berpanjangan sampai sekarang boleh katakan hampir hari-hari sakit kepala. Memang puan, ubat hormon ni memang kesan sampingan dia sakit kepala sebab darah dia boleh menjadi pekat dan sebagainya. Walaupun dah stop ambil ubat hormon, sekarang amalkan produk Olive House, Alhamdulillah. Cuma sakit kepala tu masih ada lagi, tapi boleh katakan tiap hari. Saya cadangkan minum air yang secukupnya. InsyaAllah dia akan membantu. Kemudian kita tengok Indonesia Wan Yusof. Waalaikumsalam. Nora Zihan Jelani, sakit kepala kerap. Rasa nak muntah tu macam mana doktor? Tu saya cakap tadi. Kemungkinan dia migraine ataupun tension headache. Nur Fazilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau waktu jaga rasa melayang, time nak tidur okey, tak pernah terjaga, plus rasa susah bernafas juga, kadang-kadang anxiety. Yang ini berkaitan dengan anxiety.
Orang yang anxiety ni kadang dia macam-macam perasaan dia. Sebab tu kena jaga sikit emosi orang anxiety ni. Kadang-kadang dia bila melihat sebagai contoh perangkaan pesakit COVID, dia akan rasa macam tiba-tiba rasa macam kita panggil panic attack kan. Benda tu datang tiba-tiba rasa susah, rasa sakit kepala, rasa jantung berderai laju, lepas tu rasa nak muntah, rasa sakit perut dan sebagainya. Sebab tu yang ni kena berjaga sikit orang yang ada anxiety disorder ni. Nozilawati, boleh jadi tak kalau berlebihan kafein menyebabkan sakit kepala? Ya, betul. Kadang kita datang conference ataupun seminar dekat luar tu ada kopi kan, kita ambil satu mak tu, kadang-kadang kopi tu bukan kopi kampung tu mungkin kafein dia berkurang sikit, ataupun americano kan sebab dia cair tetapi contoh espresso kita pun minum 2-3 cawan, lepas tu lepas 2-3 jam ada break lagi kat luar, ada kopi lagi kita minum sampai kencing kita pun dah berbau pekat, dah berbau kopi, yang itu mungkin akan menyebabkan sakit kepala disebabkan oleh kafein. Kafein saya sebut tadi ada masalah tinnitus, selalu sakit kepala. Tinnitus ni dia masalah di dalam telinga dalam telinga. Jadi tinnitus ni kalau ada vertigo, tinnitus, lepas tu dia ada tinnitus ni ada ringing sensation, ada ringing, dia dengar tu tinnitus. Lepas tu ada pula tu dia pendengaran dia semakin kurang, tak dengar orang cakap kan. Lepas tu ada pula sebagai contoh vertigo, kepala pusing. Yang ni kita panggil Meniere's disease. Yang ni kena buat pemeriksaan oleh pakar. Nak tengok sama ada dia setakat Meniere's disease atau mungkin dia sebab masalah yang lain. Mazatul Sheila Muhammad, Assalamualaikum doktor. Saya selalu sakit kepala, sakit di tengah atas kepala, selalu basuh kepala. Dia sejuk lah bila kita mandi tu kadang-kadang dia sejuk. Sebab tu kadang-kadang setengah sakit kepala tu apa yang perempuan boleh cuba ialah dapatkan ais, lepas tu letakkan dalam tuala, lepas tu cuba tekak dekat situ. Kemungkinan ada saluran darah yang mengembang, mengecut. Bila kita tuamkan dengan ais tu, dia akan mengecut sikit, jadi dia tak mengembang, jadi rasa sakit kepala tu akan berkurang lah. Syafasiha, kalau sakit kepala sampai tak boleh buka mata, tidur sekejap bangun okey, tekanan darah kadang-kadang okey, kadang-kadang tinggi sikit bacaan, adakah ini biasa pada pesakit darah tinggi? Yang ni mungkin disebabkan oleh lain. Saya syak dia lain. Sebab darah tinggi kadang-kadang dia tak begitu sangat kecuali terlalu tinggi. Cahaya Huda, Waalaikumsalam. Sakit kepala, sedawa kerap, adakah disebabkan angin? Disebabkan oleh masalah gastrik ni, gastritis ni pun boleh menyebabkan sakit kepala. Bila terlalu banyak dekat angin ni memang dia sakit kepala. Ataupun mungkin dia berkaitan dengan sakit kepala yang menyebabkan dia stimulate kita punya vagus nerve, menyebabkan kita rasa sedawa dan sebagainya. Jadi kalau contoh kalau sakit kepala tu banyakkan rehat, banyakkan tidur, insya-Allah dia akan membantu. Salimah Rashid, Waalaikumsalam. Nabila Asmail, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kerap sakit kepala dan mata sebelah kanan terasa berdenyut walaupun sakit kepala tu dah hilang. Yang ini mungkin melibatkan saraf tu. Jadi perempuan jika melibatkan pandangan tu, kalau sesekali dia hilang dia okey lagi. Tapi kalau katakan dia berada di situ, masalah penglihatan untuk beberapa lama, iaitu kena buat pemeriksaan retina tu supaya kita nak tengok sama ada berkaitan dengan mata ke tidak. Nur Aziah Syam Ramli, doktor, saya nak tanya, saya selalu sakit kepala selepas exercise pagi-pagi. Kadang-kadang tak perasan kalau saya tak makan dulu. Ini mungkin sebab hypoglycemia, tak cukup gula dalam tubuh. Setengah orang tu okey, setengah orang tu dia turun sikit dia dah dia mencetuskan sakit kepala, kekurangan gula. Sebab tu setengah orang tu elok makan yang ringan sikit lah. Tapi ada setengah tu okey je, minum air kosong je. Dia macam saya minum air kosong, saya buat brisk walking ke exercise tak ada masalah. Setengah orang tak boleh, dia bila turun sikit dia dah sakit kepala dah. Hairi Hadi, lepas 1 minggu vaksin tak hilang-hilang sakit kepala. Ni betul, ni masalah disebabkan oleh salah satunya oleh kesan vaksin. Kena bersabarlah ni, pelan-pelan insyaAllah hilang. Kalau tak hilang kena jumpa doktor ya. Nasyita Harun, terima kasih berkongsi. Yusri Ardina Shah, doktor, sakit kepala kita terus mandi, boleh tak? Kalau rasa sakit kepala, macam saya sebut tadi lah, bila sakit kepala, apabila kadang kita sejukkan kepala kita ambil ais, kita tuap dekat kepala, dia akan rasa lega. Itu pun sebagai orang cakap tu langkah awal lah. Kalau kita sakit kepala nak mengurangkan. Setengah orang tu dia ada alergi ubat sebagai contoh,
tak boleh makan painkiller dan sebagainya, boleh ambil topkan ais ke di kepala ataupun mungkin dia mandi, dia akan membantu. Anak saya berumur 27 selalu sangat mengadu sakit kepala sebelah kiri atau kanan, tak boleh kena lampu. Ini takut migrain ni. Selalu tidur sebab sakit, makan ubat tak jalan, pergi jumpa doktor, dia suruh buat scan. Sebab ini dah kerap sangat berlaku, sebab tu doktor minta buat scan. Tertanya, selalunya migrain ni senangnya. Orang yang ada migrain, dia kena minum air kosong sekurang-kurangnya 1 atau 2 gelas, makan painkiller kalau dia nak, tutup lampu, tidur. Bangun, insyaAllah dia akan okey. Biar dia dalam tu 3-4 jam, tidur sekejap, selalunya bangun. Jangan bising. Duduk dalam tu dan diam, tidur. Cuba tutup mata. InsyaAllah bangun okey. Kalau hilang terus, maksud dia mungkin migrain, tetapi dia boleh berulang. Tetapi kalau masih lagi sakit, cuma dia berkurang saja, ini buat pemeriksaan lah. Elina Salvatore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu sakit kepala sebelah kiri, nyut-nyut, tangkap mata, tambah mual. Bila dah trigger tu kena jaga-jaga, silap makan, tangkap kepala terus sebab angin ke doktor. Macam saya cakap tu, antaranya punca yang sebut tadi migrain. Migrain tu kadang-kadang pemakanan yang berjeruk, pemakanan coklat, banyak cheese dalam tu, ataupun mungkin dalam tu ada minuman, kita minum kafein, tu antaranya sebab lah. Amy Olivaus, kalau naik kereta, anak perempuan saya ada mengadu pening kepala doktor, kecil lagi. Simptom apa Kalau naik kepala ni selalu kita panggil dia vertigo kan, sebab dia kita panggil dia apa travelling, menyebabkan bila kita naik kereta tu, dia bergerak tu yang menyebabkan kita rasa, terutama jalan tak baik lah. Masa saya kecil-kecil dulu pun sama juga, biasalah tahun 70-an, 80-an jalan raya pun tak cantik bila bawa kereta pula tu suspension dia pun dah tak baik, jadi bila berjalan tu laju tu dah bergetar berbunyi. Kadang-kadang kita tengok kat luar tu kadang-kadang biasa muntah masa dululah, tapi sekarang ni jarang berlaku. Tetapi kalau contoh masih berlaku lagi tu, kemungkinan kita panggil dia travel sickness ke macam mana. Dia kena makan ubat lah, Macam juga kalau kita naik laut naik ferry kan. Kalau ferry setakat setengah jam tak apa. Kalau ferry contoh daripada Johor nak pergi ke Batam zaman dulu sebelum COVID ni, mengambil masa lebih kurang 2 jam. Lepas tu dia punya air lepas tu laju. Dia bukan ferry biasa perjalanan pelan-pelan. Ini dah macam naik boat kan, laju. Jadi kadang-kadang tu boleh menyebabkan rasa loya, muntah. Yang itu memang kena ambil supaya dia stabilkan juga sikit lah, supaya tak terasa nak muntah tu. Elina, okey, terima kasih. Kalau sakit belakang kepala terasa tegang, sikit tengkuk bau, adakah migrain? Migrain ni selalunya dia throbbing pain di sebelah kanan atau sebelah kiri. Sakit belakang ni saya bimbang mungkin kita panggil stress headache, tapi periksa jugalah tekanan darah dan juga kolesterol kita. Nur Fitriah Muhammad Tahir, Assalamualaikum, saya sakit kepala biasanya kedua-dua belah kepala kanan dan kiri. Itu migrain. Ya mungkin kalau dia berdenyut, itu very classical. Nur Syakina, terima kasih berkongsi. Muhammad Yusof, kalau urat timbul di dahi, ni urat salur darah ke? Apakah ada kesan-kesan yang tak elok untuk pengidap darah tinggi? Kalau di dahi tu selalunya yang kita sebut sebagai subcutaneous tu, salur darah tu kembang tu. Kalau katakan dia arteri, dia boleh menyebabkan rasa berdenyut tu, itu serius tu. Mungkin ada kita panggil dia congenital defect atau congenital apa kita panggil variation salur darah dekat situ. Yang itu kena buat pemeriksaan puan, sama ada dia arteri ke dia ataupun vein. Cikgu Kamalah Hussein, dulu saya alami migrain yang teruk sehingga setiap kali sakit oleh penyundannya, ubat dan injection. Allah Akbar, sekarang alhamdulillah hilang terus. Betul, kalau di klinik tu memang dah tak boleh buka mata sampai dah tak boleh letak larat tu, selalu saya tanya ada nak injection ke apa. Selalunya orang yang biasa ambil action, dia bagi injection balik rumah je, dia terus hilang. Contohlah itu sebenarnya painkiller saja. Kalau ada allergic, jaga-jaga. Macam mana kita nak buat scan doktor? Kena jumpa doktor, jumpa pakar. Selalunya pakar akan bagilah advice nak buat scan apa, CT scan ke, MRI ke dan sebagainya. Zulaiha, terima kasih berkongsi. Faiz Izzah, adakah kolesterol disebabkan sakit kepala? Disebabkan sakit kepala bukan. Kolesterol menyebabkan sakit kepala kalau terlalu tinggi.
Macam mana nak sembuh? Nanti kita akan sebut insya-Allah. Nisa Hassan, terima kasih. Norizan, Cikgu Perawatan apa? Zuhadi, orang Melaka. Kalau keras sakit kepala bahagian belakang, terutama ke area kepala dekat leher. Dan susah sangat nak tidur. Kadang-kadang memang mengantuk tetapi susah mata lelap. Memang selalu range pukul 2-3 pagi. Yang itu mungkinan insomnia ni mungkin sebab banyak sangat baris, sampai sakit badan, sakit tengkuk, sakit pinggang, tak tidur-tidur. Insomnia ni kita periksa lah punca dia. Kadang-kadang saya cadangkan ambil suplemen sebagai contoh melatonin. Ada setengah tu minum air kosong, ada setengah tu kita panggil dia jaga sleep hygiene di dalam bilik. Maksud dia tak boleh terlalu kotor, tak boleh terlalu sejuk, tak boleh terlalu panas. Yang ini akan membantulah. Ini kita akan bincangkan dalam masalah tak boleh tidur atau insomnia. Syairah Muhammad, terima kasih. Elina, terima kasih. Umi Saad, sakit kepala yang teruk, selalu pingsan. Sakit kepala yang teruk, selalu pingsan. Pingsan ke pitap? Kalau pingsan, maksud dia tak sedar langsung. Kita panggil dia tak sedar tapi dia masih lagi bernyawa, masih lagi bernafas, jantung masih berdenyut. Tapi kalau pitam, dia masih lagi dapat respon, cuma mungkin dia tak macam respon macam orang yang sedar lah. Kita panggil dia Mat, dia boleh menjawab ya. Maksud dia bagi respon dengan kita punya conversation tu, itu yang pitam. Kalau pingsan langsung dia tak boleh nak respon. Itu beza dia. Kalau pingsan, itu dah sangat serius sebab otak function tu dah cakap tu dah turun dah. Itu yang serius. Aida Osman, tekanan darah rendah boleh akibat sakit kepala ke doktor? Boleh. Abdul Aziz, ya Tuan Haji, apa khabar? Andas kami minum air kosong, lega rasanya. Betul Nurhani Hassan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruby, terima kasih berkongsi. Nur Hayati, terima kasih. Elia Shirota, saya dah seminggu sakit kepala berterusan, kadang-kadang makan Panadol okey, kadang-kadang tak jalan juga. Mungkin kena perlu ubat yang lebih kuat, mungkin dia ada resisten dah tu. Additional Gonzada, terima kasih berkongsi sama-sama. Adakah gastrik juga penyebab sakit kepala? Ya, mungkin dia berkaitan. Syariza Hamid, Assalamualaikum doktor, dalam migrain bila period sakit kepala semakin teruk. Yang ini berkaitan dengan keseimbangan hormon puan. Hanum Fiza, terima kasih. Izan Zazila, selalu sakit kepala sebelah je, lebih lagi area dekat atas mata kuning. Jadi kita tengok lagi, mungkin ada soalan-soalan. Kalau rasa sakit kepala yang berpunca daripada leher kanan, kenapa doktor? Ini bukannya berpunca daripada leher kanan, itu sakit kepala ni dia mungkin berkaitan dengan sebelah kanan tu, yang kita bimbang tu cervical prolapse dan sebagainya. Okey, ini menarik ni. Anshik Azad, bertanya, saya makan Capagot sakit kepala. Capagot ni, Cafox ataupun Capagot ni memang untuk migraine lah, dia ada combination. Dalam tu ada painkiller dan juga ada yang kita sebut sebagai caffeine. Jadi caffeine ni sebenarnya dia ada dua function. Kadang-kadang bila kita makan caffeine terlalu banyak, dia boleh menyebabkan sakit kepala migraine, tetapi caffeine juga tu sebagai rawatan untuk migraine. Dia ada berbeza dekat situ. Jadi soalan dia, tapi saya tak boleh tidur malam tadi bila makan. Tadi sebab ada caffeine puan. Bila caffeine tu memang kita tak boleh tidur. Cafagox atau Cafox, ada caffeine dalam tu. Untuk migraine bagus, tetapi ada caffeine, susah nak tidur pula. Jaliha, kadang-kadang saya mengalami sakit kepala bahagian dahi, seluruh kepala, apa pun cerita. Yang ni kita panggil tension headache. Minyak panas, minyak angin sikit, minyak angin lah. Urut sikit bahagian muka ke bahagian kepala. Kalau bahagian muka tu ambil gunakan minyak kelapa dara atau minyak zaitun. Tapi kalau untuk letak di dahi sikit, boleh letak minyak angin sikit. Dia akan membantu. Pekam boleh mengurangkan sakit kepala? Mungkin boleh cuba. Muhammad Iwan, terima kasih kerana berkongsi. Perawat alternatif, insya-Allah boleh cubalah.
Okey, kita pergi kepada bab yang serunya pukul 10 lah sekarang. Kita akan pergi sikit berkaitan dengan macam mana nak merawat sakit kepala ni. Sakit kepala ni pertama sekali kena buat diagnosis lah. Sama ada kita panggil dia primary ataupun secondary. Kalau primary ni macam saya cakap tadi dia tak ada tak ada faktor-faktor penyakit lain. Tetapi secondary ni dia ada. Jadi kalau dia secondary, kita kena rawat yang secondary tu. InsyaAllah sakit kepala hilang. Contoh, dia ada kolesterol yang tinggi, menyebabkan sakit kepala, tekanan darah tinggi, menyebabkan sakit kepala. Jadi kita kena rawat yang itu. Tetapi sebagai contoh, dia adalah primary headache. Yang sebut saya, stress headache, ataupun kita ada migraine. Yang ni tak ada punca dia. Jadi yang ini boleh apa yang kita buat, saya cadangkan pertama sekali adalah apa kita nak buat bagi orang macam ni. Kena pertama sekali kena tidur yang cukup. Cuba tengok kita punya tidur kita. Adakah masa yang kita tidur tu mencukupi tak? Dari 6 hingga 8 jam pertama. Yang kedua, kita tengok tidur kita adalah tidur yang berkualiti ke tidak. Maksud dia kita mudah terjaga, mungkin dalam mimpi kita tu kita ada macam mimpi yang menakutkan atau membuat kita stres. Contohlah kita bekerja kan dengan bos, lepas tu ada duit company hilang. Jadi bila kita tidur mimpi tu, kita selalu mimpi bahawa bos marah kita, contohlah kan. Jadi kualiti tidur tu tak bagus. Yang tu pun boleh menyebabkan sakit kepala. Ataupun kita ada sleep apnea. Sleep apnea tu apa? Apabila kita berdengkur, terutama orang yang berbadan besar, dia tidur berdengkur, tiba-tiba dia tidak bernafas. Dia tak bernafas tu, oksigen tak sampai ke otak. Yang itu boleh menyebabkan kualiti tidur dia tidak mencukupi, tidak bagus. Jadi waktu siang dia akan mengantuk, dia akan letih. Yang ini semua boleh menyebabkan sakit kepala juga. Pertama sekali tidur. Yang kedua, minum air kena cukup. Minum air ni memang cukup untuk orang yang ada migraine terutamanya kan. Yang cakap ada stress headache ni, kena minum air yang cukup. Ambillah 2 liter, beli satu mug atau satu kontainer air yang besar yang 2 liter, letak air setiap hari dalam tu dan pastikan air tu habis diminum sepanjang hari. Kalau kita bekerja di rumah tu, isikan pagi-pagi, minum sikit-sikit, pastikan kencing kita berwarna jernih. Kemudian jangan ambil benda-benda yang sebagai contoh menyebabkan kita rasa macam cakap tu stimulator kan, contoh dia kafein, saya cakap tadi, mungkin benda-benda yang pedas, mungkin menyebabkan sakit kepala. Tengok pada seseorang. Selain daripada itu, mungkin ada orang tak sesuai makan kekacang, tak sesuai ambil produk tenusu, ada orang tak sesuai ambil coklat, disebabkan oleh alahan. Ada orang tak sesuai dengan rokok, sama ada siap rokok atau tidak rokok. Yang itu semua dia kena elakkanlah yang kita sebutkan tadi tu. Faktor environment. Lepas tu setengah orang tu memang dia tak boleh nak bising. Sebab tu kadang-kadang kita orang yang ada anak sikit ni dia bless juga walaupun kadang-kadang kita sedih tengok orang anak ramai, tetapi sebenarnya anak yang sikit pun kalau kita tengok daripada sudut positif dia bagus juga, kita boleh rehat. Dan setengah tu memang dia tak boleh dengar suara budak bising contoh kan. Jadi dengan ada anak yang sedikit tu dia sangat patutnya kena bersyukur. Setengah orang tu tak kisah anak ramai, dia boleh bising apa dia tak kisah langsung. Jadi itu adalah satu, setiap orang tu Allah bagi keistimewaan, ada kelebihan dan sebagainya. Jadi cukup tidur, cukup minum air, apa lagi? Makanan-makanan yang boleh menyebabkan sakit kepala ni saya dah sebut tadi. Cuba cari makanan-makanan yang kita sebut sebagai Quranic food. Dia sangat membantu, dia merendahkan keradangan dalam tubuh kita. Minyak zaitun sebagai contoh. Saya selalu beritahu minyak zaitun ni sangat penting. Dia akan merendahkan tahap keradangan dalam tubuh kita. Bila tahap keradangan dalam tubuh kita, barulah tubuh kita kurang mengalami keradangan. Setengah orang mengalami sebagai contoh sakit badan, sakit sendi, sakit perut, perut tak selesa. Itu antara tanda-tanda keradangan. Jadi bila kita amalkan minyak zaitun, insya-Allah dia akan kurang dan sakit kepala kita pun menjadi kurang. Selain itu apa? Buatlah aktiviti ringkas, berjalan kaki, pergi ke kedai yang dekat, ataupun ke taman, kalau dibenarkan nanti, ataupun kat rumah pun kita boleh buat aktiviti yang ringan-ringan je. Tak payah nak terlalu orang cakap tu main futsal ke main badminton. Jalan kaki cukup. Jalan kaki, treadmill, brisk walk, jalan setempat, buat
aktiviti renggangan, itu pun dah membantu sebenarnya. Jangan duduk terlalu lama, sebab bila kita duduk terlalu lama boleh menyebabkan pembekuan darah, yang itu pun tidak sesuai untuk kita. Dan akhir sekali, mungkin kita boleh kawal stres kita. Jangan terlalu stres. Bila kita hidup satu stres ni, benda-benda yang kita tak boleh nak kawal kan, kita tak payah fikirlah. Bila sebagai contoh, orang bertanya kan, bila agaknya COVID ni akan berakhir, jangan tanyalah. Yang ini kita bukan boleh kawal pun. Tetapi kalau kita tanya perut lapar ni kan, bila nak masak, yang tu kita boleh buat. Tapi kalau contoh ni apa, pilihan raya, bila nak pilihan raya, itu semua kita tak boleh nak buat tuan-tuan. Itu serah, kalau ada kita mengundi, kalau tak payah. Jadi kawal stres kita. Kalau sebab contoh kita ni jenis yang orang yang stres, jangan berada di kawasan-kawasan yang stres, perbincangan yang menyebabkan kita rasa marah kan, politik, contoh perbincangan berkaitan dengan apa lagi, contoh politik lah yang selalunya menyebabkan kita rasa stres ni. Jadi jauhkan, biar orang yang boleh buat. Kita tak boleh buat ni, kita jangan pergi, sebab dia akan menyebabkan kita stres. Mungkin kita ambil juga sebagai contoh suplemen yang mungkin membantu, terutama bagi kita yang dah berumur 45 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, ada darah tinggi, kencing manis, kolesterol, nak makan pun dah tak berselera, sayur pun dah tak nak, buah pun tak ada. Bolehlah kita ambil sedikit suplemen multivitamin ke, vitamin C ke, vitamin E yang sesuai untuk kita. Ambil suplemen ni bukan ambil semua ataupun mengikut orang punya recommendation, bukan, keperluan kita. Contoh, kalau tangan kita pun dah ada kebas-kebas, mungkin kita memerlukan vitamin E atau B12 contoh kan. Tengok kita punya darah kita tekanan darah kita dah rendah sangat, jadi mungkin kita memerlukan Q10 sebagai contoh, dia membantu kita. Kalau tak, memang kita akan rasa semput, letih dan sebagainya. Jadi saya rasa cukup setakat ini kot kita perbincangan kita berkaitan dengan sakit kepala. Nasihat saya, jika sakit kepala ini berterusan, tuan-tuan kena buat pemeriksaan doktor. Kalau sesekali datang dan hilang tu, cuba cari punca dia dan elakkan punca dia. Jadi insyaAllah kita berjumpa di masa akan datang, minggu depan, setiap hari Isnin, lebih kurang dalam pukul 9.10 atau 9.15. Setiap hari Isnin, insyaAllah kita buat perkongsian lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang lebih bermakna dan berharga daripada kesihatan kami sekeluarga. Oleh itu, kami sentiasa mengamalkan minyak habatus sauda bersama madu. Titisan khasiat anugerah semula jadinya cukup membuatkan kami senyum bahagia. Minyak habatus sauda dan madu Kyrgyzstan keluaran Olive House. Pilihan keluarga kami.